الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Saudaraku sidang hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan diri khatib dan sidang hadirin sekalian, Marilah bersama-sama kita memperkukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala titah perintahnya, dan pada masa yang sama kita menjauhi segala larangan dan tegahannya. Mimbar menyeru agar sama-samalah kita memelihara diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah dan ibadah kita. Justru berbekallah kita dengan sebaik-baik bekalan, iaitu takwa. Takwa sebagai bekalan untuk dibawa ke alam sana. Mudah-mudahan dengan bekalan takwa kita digolongkan dalam kalangan hamba-Nya yang memperolehi keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesejahteraan hidup di dunia, dan sama-sama kita menikmati makna kebahagiaan yang hakiki di negeri akhirat nanti. Saudaraku sidang hadirin Jumaat yang dimuliakan, sesungguhnya agama Islam menyeru umatnya agar sentiasa mempertingkatkan usaha dalam melaksanakan ibadah dan amal kebajikan. Di samping itu, agama kita menyeru umatnya untuk mencari kenikmatan dunia dengan cara yang baik dan menepati syariat, seperti mencari rezeki dengan berbagai-bagai usaha bagi memenuhi tuntutan hidup seharian, seperti keperluan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan lain, sama ada untuk diri sendiri maupun untuk orang yang berada di bawah tanggungan kita. Dalam sebuah hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang halal, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, yakni yang halal, dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, terutamanya para suami yang berperanan sebagai ketua keluarga, kita hendaklah memastikan bahawa rezeki yang diperolehi itu benar-benar halal dan cara yang baik, iaitu berlandaskan hukum-hukum syarak, mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Jauhilah perbuatan menipu, berlaku zalim, menindas,
merampas, berlaku jenayah, riba, rasuah dan unsur-unsur yang membawa kepada lembah dosa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita melalui sabdaannya, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram, rawahul Bukhari. Akan ada suatu zaman pada umat manusia yang seseorang itu tidak lagi memperdulikan apa yang diambilnya, yaitu rezeki yang diterimanya, apakah dari yang halal ataupun yang haram. Ingatlah, rezeki yang kita perolehi daripada jalan yang salah ataupun syubhat, yaitu yang diragui sumber kehalalannya, boleh memberi kesan yang tidak baik sama ada kepada diri kita, keluarga, masyarakat maupun negara. Saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ajaran Islam amat menitik beratkan persoalan makanan yang halal dan bersih kepada umatnya. Sesuatu makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh seseorang akan membawa kepada kesan yang mendalam kepada tingkah laku, budi pekerti, kejernihan hati nurani, dan penerimaan doa yang dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Panduan pemakanan di dalam Islam adalah berlandaskan konsep memberi kemudahan, menjaga nyawa, menjamin kesihatan tubuh badan dan akal fikiran. Oleh itu, setiap makanan dan minuman yang memberi manfaat kepada tubuh badan dan akal fikiran adalah dibenarkan oleh syarak, manakala yang haram atau memudaratkan fikiran serta badan adalah diharamkan dan ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya melalui surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Oleh itu, makanlah dari apa yang dikurniakan Allah kepadamu, dari yang halal lagi baik, dan bersyukurlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala jika benar-benar kamu menyembahnya. Namun, terdapat sebahagian besar daripada kita hanya memahami makanan halal adalah makanan yang bersumber daripada binatang halal, disembelih dan tidak mengandungi bahan-bahan yang haram semata-mata. Ini adalah satu pemahaman yang salah dan silap. Maka pada hari ini kita lihat orang Islam kelihatan menjual makanan yang halal, tetapi premis ataupun kedai dalam keadaan yang kotor, pinggan mangkuk yang kurang bersih, tempat memproses makanan yang memualkan, dan stor penyimpanan yang menjijikkan. Kadang-kala kita diperlihatkan dengan penjual dan pekerja yang tidak menjaga kebersihan diri mereka. Nah, inilah keadaan yang bercanggah dengan ajaran Islam dan prinsip halal thayyibah. Saudaraku sidang muslimin yang dirahmati Allah, kita juga sering mendengar berbagai isu orang ramai dan pelajar sekolah yang mengalami keracunan makanan, sama ada berlaku di kantin sekolah atau pada majlis kenduri kahwin dan majlis keramaian. Keadaan ini berpunca daripada sikap penjual atau pengguna sendiri yang mengabaikan aspek kebersihan dan keselamatan makanan. Berdasarkan kepada beberapa penemuan, mereka ini menggunakan bahan mentah yang tercemar, menyediakan makanan dengan cara yang tidak betul dan terdedah terlalu lama, serta disimpan di tempat yang salah. Akibat daripada itu perbuatan yang tidak bertanggungjawab ini, maka kesannya menyebabkan berbagai perkara berlaku, berpunca dari makanan yang tidak selamat dan tidak bersih seperti sakit perut, muntah, demam, syirik-birik, dan yang paling mendukacitakan lagi menyebabkan keracunan dan kematian. Justru semua makanan dan barangan tidak boleh diperihalkan sebagai halal atau diperihalkan dengan ungkapan lain untuk menunjukkan makanan atau barangan itu boleh dimakan atau digunakan oleh orang Islam, kecuali diperlakukan sebagai halal oleh pihak yang berwibawa seperti Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah, JAKIM, dan pihak autoriti yang lain. Oleh itu,
Dalam mengharungi perkembangan semasa di era globalisasi dunia pada hari ini, negara kita telah memberi tumpuan yang bersungguh-sungguh untuk menjana kepentingan industri halal yang tidak lagi tertumpu kepada sektor makanan dan minuman sahaja, tetapi ia juga menjurus kepada sektor lain seperti kosmetik, penjagaan diri, ubat-ubatan dan logistik. Dalam hal ini, perkara yang halal lagi baik hendaklah menjadi keutamaan kita, manakala yang haram dan tidak baik semestinya dihindari. Kita juga dituntut akan menjauhi barang-barang yang syubhah, yang mengelirukan dan tidak jelas hukumnya. Kita sepatutnya berwaspada supaya tidak mengambil atau mencubanya, melainkan setelah dipastikan kehalalannya dan kebaikannya. Ini kerana pengambilan makanan dan minuman yang syubhah boleh mengheret kepada penggunaan barang yang haram secara tidak disangka-sangka. Ingatlah pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang bermaksud mencari yang halal adalah satu kewajiban ke atas setiap muslimin yang dirahmati Allah. Akhirnya khutbah Jumat pada kali ini, mimbar ini menegaskan bahawa pilihlah yang halal dalam segenap urusan kehidupan kita sebagai seorang muslim sejati dengan mengambil beberapa peringatan. Pertamanya, sebagai seorang pengguna muslim, pastikan setiap makanan dan barang gunaan tersebut mempunyai logo halal yang diiktiraf oleh badan-badan yang berautoriti, seperti logo halal yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Para usahawan muslim hendaklah mempunyai sistem rangkaian kerja muslim, bermula daripada penyediaan mahar bentak, pemprosesan, penyimpanan, pembungkusan, pengendalian dan pengangkutan bagi produk yang ingin dihasilkan. Sama ada makanan, minuman dan barang gunaan Islam, kita perlu berwaspada dan melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan tentang amalan kebersihan dan keselamatan makanan. Akhirnya, kita hendaklah memastikan setiap rezeki dan makanan adalah bebas daripada unsur-unsur syubhah. Perlu diingatkan bahawa seseorang yang mengamalkan gaya hidup dengan mengambil berat aspek rezeki dan pengambilan makanan halal lagi baik, serta menggunakan barangan dan peralatan yang bebas dari unsur najis adalah di antara tanda-tanda orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di lautan, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم زد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Saudaraku sidang hadirin Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mempertingkat dan mengukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbekallah kita dengan bekalan takwa. Sesungguhnya hanya bekalan takwa sahajalah yang akan menyelamatkan kita di negeri akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu tidak lagi bergunanya harta dan anak pinak, melainkan mereka yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam hati yang sejahtera. Para ulama menafsirkan, mereka yang bawa hati yang sejahtera menghadap Allah, iaitulah mereka yang berbekal dengan bekalan takwa. Justru itu mimbar mengingatkan kita semua untuk sama-sama kita memperkukuhkan amal saleh kita. Berbekallah kita dengan bekalan pahala. Sesungguhnya hanya mereka yang berbekal dengan amal kebajikan sahajalah yang akan dipandu kebahagiaan yang hakiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sidang hadirin Jumat yang dirahmati Allah, pada hari Jumat yang merupakan penghulu bagi segala hari, marilah kita memperbanyakkan selawat dan salam kita ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن أهل بيته وقرابته وعن سائر الصحابة الأكرمين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين، وأعلن كلمة الموحدين وأدم لهم العزة والتمكين. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنزل الرحمة والسكينة والسلامة والعافية على عبدك الحارس لشريعتك ملكنا أمين الكريم سلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة وعلى كل قرابته أجمعين. أصلح الله ملكه وإحسانه وفيض له عدله وبلغه من الخير ما شاء. اللهم أدم شرع الشريف له ولوزرائه سبيلا ومنهاجا، وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا وهاجا. اللهم اجعل ماليزيا وسائر بلاد المسلمين طيبة آمنة مطمئنة رخية. اللهم سلم بلادنا من المفسدين، اللهم سلم بلادنا من المفسدين وطهرها من المتطرفين، ووفقنا جميعا لطاعتك وطاعتك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وطاعة من أمرتنا بطاعته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.